Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Bilal Nazrin. Aban Rashidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Farouk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini tajuk perkara batal sembahyang yang kedua. Hafiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita boleh slow-slow mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna. Wa anfa'na bima 'allamtana. Waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan aktiviti mingguan kita setiap Sabtu, pengajian kitab fiqh Hidayatus Sibyan. Kita berada dalam tajuk baru iaitu perkara yang membatalkan sembahyang. Ada 21 perkara yang membatalkan sembahyang dalam kitab kita ini. Kita sambung pagi ini perkara yang membatalkan sembahyang yang kedua. Perkara yang membatalkan sembahyang yang kedua. Muka surat kalau bagi yang ada kitab, muka surat 14, perenggan yang atas sekali, baris yang ketiga dari atas, muka surat 14, kita Hidayatus Sibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Keduanya daripada 21 perkara yang batal sembahyang. Dan kita ni sebut 21 perkara yang batal sembahyang. Kedua daripada 21 perkara yang batal sembahyang itu perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak. Iaitu yang kata perbuatan yang banyak itu iaitu perbuatan banyak tu 3 kali berturut-turut. Perbuatan banyak ni 3 kali berturut-turut. Dan jika dengan lupa sekalipun, walaupun perbuatan 3 kali berturut-turut itu dengan lupa sekalipun, batal solat kita. Itu dia panggil ghayah. Nak menyatakan bersangatan batal asalkan bergerak 3 kali ke atas, perbuatan itu pula perbuatan anggota yang berat, sama ada sengaja ataupun lupa, tetap batal. Mudahnya kita faham secara auto tanpa ada qaid. Itu dia panggil ghayah. Penting ibarat ghayah ini untuk kita faham ada qaid ataupun tidak, ada syarat ataupun tidak. Tidak ada syarat, tidak ada qaid, sama ada lupa ataupun sengaja 3 kali ke atas, batal. Ini dia panggil ghayah. Dan jika dengan lupa sekalipun, walaupun bergerak itu 3 ke atas itu dengan lupa, apatah lagi bergerak dengan tak perasan ataupun dia tak sedar pun, dia tak tahu pun, yang kata bergerak 3 ke atas ini boleh membatalkan sembahyang. Lagi-lagilah batal. Kalau dia tak tahu pun. Orang yang tahu tapi lupa pun
pun batal. Baik. Keduanya perbuatan yang banyak. Apa maksud perbuatan ni tuan-puan? Maksud perbuatan yang banyak ini ialah pergerakan anggota berat. Pergerakan anggota berat dalam sembahyang lebih daripada 3 kali ke atas, batal sembahyang sama ada bergerak perbuatan yang berat itu, anggota yang berat itu sama ada lupa ataupun sengaja, auto batal sembahyang. Baik. Yang pertama tuan-puan, kita nak kena faham dulu di sini pergerakan anggota berat. Apa yang kita nak faham di sini? Kita nak faham dulu yang pertamanya ialah anggota berat. Yang pertamanya ialah anggota berat. Yang kedua, kita nak faham angka kena 3 ke atas. Yang keempat, barulah kita faham cara pergerakan. Ini kita detailkan sedikit tuan-puan. Secara umum kita faham bergerak ataupun pergerakan anggota berat 3 ke atas batal solat sama ada sengaja ataupun lupa. Itu secara umum dia punya ayat. Kita nak detailkan tuan-puan. Yang pertama kita kena faham apa dia. Yang pertamanya ialah kita kena faham anggota badan manusia ini dibahagikan di sisi syarak ada anggota berat dan ada anggota ringan. Hukumnya berbeza. Sebab itu kena faham sebab hukum dia berbeza. Jadi kita nak belajar gini tuan-puan, fokus kepada anggota berat. Dia melibatkan hukum batal. Dan yang kedua, kita nak jelaskan juga anggota ringan. Dia juga ada hukum. Baik. Pertama tuan-puan yang kita kena tahu ialah anggota badan manusia ini diklasifikasikan oleh syarak kepada 2. Yang pertama ialah anggota berat dan yang keduanya ialah anggota ringan. Anggota berat dan anggota ringan. Yang kedua kita akan bincang formula dia. Kita nak bahas yang kedua, cara pergerakan anggota berat dikira 3, dikira 1, 2 dan 3. Cara pengiraan anggota pergerakan, cara pergerakan anggota berat yang boleh membatalkan sembahyang kita. Baik, pertama dulu tuan-puan, kita kena faham dulu anggota badan manusia ini terbahagi kepada 2. Yang pertamanya adalah anggota berat, yang keduanya adalah anggota ringan. Satu-satu anggota ini tuan-puan dia ada berat dan dia ada ringan. Kepala ini tuan-puan dipanggil anggota berat. Tangan ini tuan-puan dipanggil anggota berat. Bahu kita anggota berat, dada kita anggota berat. Kaki kita anggota berat. Kepala kita anggota berat. Jadi mudahnya tuan-puan, pembahagian ini cara ulama ajar kepada kita untuk mudah kita ingat, kita hanya ingat anggota ringan. Kita ingat anggota ringan, yang lain tu semua anggota berat. Kita ingat anggota ringan lebih kurang ada 11 dalam badan kita ini, yang lain kesemuanya anggota ringan. Anggota berat. Itu saja mudah. Sebab poin yang pertama kita kena faham dulu anggota berat. Barulah kita boleh faham yang kedua, cara pergerakan yang melibatkan angka dan cara bergerak. Barulah batal. Kita nak kena tahu cara batal, cara pergerakan yang macam mana boleh membatalkan solat. Ini kena tahu secara detail. Nak detailkan ni tuan-puan, kena tahu dulu yang pertama, anggota berat dan ringan. Dan nak tahu anggota berat tuan-puan, simpelnya kita mudah kita kenal anggota ringan, yang lainnya semua anggota berat. Anggota ringan di badan kita lebih kurang ada 11 tuan-puan. Yang pertamanya apa dia? Saya sebut ringan, ke semua yang lain itu anggota berat. Yang pertamanya tuan-puan, kita mula daripada atas. Ringan yang pertamanya ialah, kita ambil dulu apa dia tuan-puan? Kita ambil dulu yang pertamanya ialah 2 telinga. Kita bilang pertamanya ialah 2 telinga. Itu anggota ringan. Sekejap lagi kita akan cerita hukum dua-dua ni. Yang keduanya ialah hidung kita. Hidung ni tuan-puan anggota ringan. Dia tidak termasuk anggota berat. Yang ketiganya ialah 2 bibir mulut kita. Atas dan bawah ini termasuk anggota ringan. Dan yang ketiganya tuan-puan lidah. Lidah kita juga termasuk anggota ringan, tidak termasuk anggota berat. Dan yang keempatnya, yang ketiga 2 bibir, yang keempatnya lidah, yang kelimanya ialah 2 biji mata kita.
Yang kelima tuan-puan, mata kita ni anggota ringan. Dan yang keenamnya, kelopok mata kita. Atas ni tuan-puan, kenin kita ni, dalam solat kita boleh menggerak-gerakkan kenin. Adakah batal solat kita? 3 kali bergerak kenin? Jawab dia tidak membatalkan solat sekiranya tidak qasad main. Kenapa? Ini anggota ringan. Sekejap lagi kita akan buat kesimpulan hukum. Anggota berat dan anggota ringan. Yang ketujuhnya, jari kita. Yang ketujuhnya, jari kita. Dah habis atas tuan-puan. Yang ketujuh jari. Yang ke-8 ialah payudara, sama ada lelaki dan perempuan. Tetek ni ataupun Kelantan main kopek ni, ini termasuk anggota ringan. Kalaulah kopek bergerak dalam solat lebih 3 kali sekalipun, tidak membatalkan solat, kerana tetek ataupun payudara ataupun kopek itu dia tidak termasuk anggota berat. Kalaulah bergerak dengan syarat bukan qasad mai, bukan qasad nak main-main dan solat, maka tidak membatalkan solat kerana dia anggota ringan. Yang ke-9, anggota ringan yang ke-9, pusat. Tuan-tuan, kalau orang yang boleh bergerak pusat sahaja, pusat dia bergerak dalam solat, dia main-main, tapi kalau qasad main memang batal lah. Bergerak, sama ada bergerak tu bergerak dengan hajat ataupun bergerak secara auto, maka tidak membatalkan solat kerana itu anggota ringan. Yang ke-10, anggota ringan yang ke-10 ialah zakar ataupun faras. Jadi bergerak zakar walaupun lebih 3 kali ketika dia solat, maka tidak membatalkan sembahyang dia, dengan syarat jangan niat sengaja untuk nak main-main, tak ada kerja. Tuan-tuan, tak ada kerja-kerja dalam solat, dia menggerakkan zakar ataupun farah dia. Dan yang sebelah ialah jari kaki. Ini 11 saja tuan-puan, 11 anggota ringan. Selain itu semua anggota berat. Tangan tuan-puan, jari anggota ringan tetapi tangan anggota berat. Tapak tangan itu termasuk anggota berat. Apatah lagi lengan anggota berat. Dia punya kepala, seluruh kepala kita anggota berat. Dada kita anggota berat. Kesemuanya anggota berat melainkan 11 yang kita sebut tadi. Baik saya tuan-puan, pertama kita dah tahu anggota dalam badan kita. Anggota badan manusia ini di sisi syarak terbahagi kepada 2, ada anggota berat dan ada anggota ringan. Yang kita nak bahas ni tuan-puan, pergerakan berat, pergerakan anggota berat berlebih ataupun bergerak 3 kali berturut-turut batal solat. Baik, kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, perbuatan yang banyak, yakni pergerakan anggota berat yang banyak, iaitu yang kata banyak itu yang batal solat 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun. Baik, yang kedua tuan-puan, kita nak tengok cara pergerakan yang boleh membatalkan solat. Cara pergerakan yang boleh membatalkan solat, syarat dia tuan-puan ada 2. Pertamanya apa? Pertamanya ialah angka 3. 3 ke atas. Syarat yang kedua berturut-turut. Ini cara kita nak tahu cara bergerak yang membatalkan solat, cara pergerakan anggota besar yang membatalkan solat. Ada 2 cara tuan-puan. Pertamanya ialah bergerak anggota berat 3 kali. Yang keduanya secara berturut-turut. Kalau dia bergerak 3 kali tak berturut-turut, tidak dinamakan 3, tetap nama 1. Syarat yang kedua tuan-puan, mesti berturut-turut. Pertama angka 3, 1, 2, 3. Yang keduanya mesti berturut-turut. Apa maksud berturut-turut tuan-puan? Maksud berturut-turut ini, pergerakan kita berturut-turut, iaitu bergerak tanpa diselangi, ataupun bergerak tanpa henti ataupun tanpa diselangi, dengan sekurang-kurang qadar selan dia, qadar berhenti dia, sekurang-kurang sempat untuk membaca subhanallah. Itu dipanggil berturut-turut. Kalaulah dia bergerak tetapi diselangi ataupun berhenti dengan qadar masa sempat untuk membaca subhanallah, walaupun dia tak baca subhanallah tetapi dia berhenti bergerak itu sekadar masa dia berhenti subhanallah, dinamakan tidak berturut-turut, bermakna dianggap cara bilangan 1. Dia bergerak tuan-puan macam mana? Contoh ini bergerak anggota ringan, anggota berat. Mana contoh anggota berat tuan-puan? Tangan dan siku.
tangan, tapak tangan dan juga lengan ini, anggota berak. Kita nak faham angka 3, cara pengiraan 3. Sebab 3 ke atas batal. Cara yang kedua mesti berturut-turut. Cara nak kira 3 ini berturut-turut. Apa maksud berturut-turut, tuan-puan? Pergerakan itu berturut-turut, maksud dia tanpa berhenti walaupun sekejap. Dan masa sekurang-kurang berhenti yang dianggap tidak berturut-turut, dianggap boleh berhenti, tidak boleh bilang 2, iaitu sempat untuk baca subhanallah. Kalau dia berhenti sempat baca subhanallah, dianggap tidak berturut-turut, maknanya tak boleh nak bilang 2. Contoh, tuan-puan, contohnya kita qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gatal, tuan-puan. Telinga gatal. Biasanya dalam solat memanglah ini biasa terjadi. Syaitan akan kacau kita. Dia mulalah gatal di telinga, mulalah gatal di bahu, mulalah gatal di belakang. Syaitan akan kacau sedaya yang mungkin untuk kita bergerak supaya kita tak khusyuk anggota ringan, anggota solat, dan membawa kepada kita tak khusyuk anggota hati kita. Ini peranan dan tugas yang akan dimainkan oleh syaitan, dan tugas kita pula kena lawan. Contohlah kita tak nak lawan, tuan-puan, kita nak layan syaitan ni. Kita tahu formula dalam solat pergerakan yang batal dan tak batal. Maka nak contoh pergerakan yang batal ni, tuan-puan, anggota berak. 1. Kita nak garu telinga. Sekali. Okey. Kenapa kita boleh bilang sekali, tuan-puan? Sebab kita berhenti. Tengok, tuan-puan. Pergerakan pertama, berhenti. Berhenti ni qadar berhenti, masa yang paling singkat, sempat untuk mengucapkan subhanallah. Kalau sempat untuk dia ucap subhanallah, bermakna tidak berturut-turut. Pergerakan kedua dikira 1 balik, tak dikira 2. 1, dia berhenti sekejap. Berhenti baru dia garu. Dia garu, dia tahu kaedah garu dia menggunakan jari, menggunakan hujung jari. Kenapa? Kerana ini anggota ringan, boleh bergerak walaupun beribu kali sekalipun. Sekejap lagi kita akan bagi conclusion, tuan-tuan, kesimpulan. Dia garu, kemudian barulah dia bergerak kali kedua. Adakah dikira 2 kali? Tak. Tetap dikira 1. Kenapa? Kerana tidak berturut-turut. Yang nama berturut ni, tuan-tuan, macam mana contoh berturut? Contoh berturut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni 1, 2. Pergerakan kedua, pergerakan ketiga, batal solat. Contoh yang kedua, tuan-tuan, paling mudah kita faham. Kita gatal, sinilah contoh kita gatal di sini. Kita nak bergerak 3 ke atas. 1, 2, 3. Garu kita. Kita bukan garu dengan jari kerana dia tak tahu teknik menggaru dalam solat. Maka dia garu dengan anggota berak. Apabila garu dengan anggota berak, 1, 2, 3 batal. Kenapa? Kerana dikira pertama angka 3, yang kedua berturut-turut. Baru dikira 3. Kenapa berturut, tuan-puan? Pergerakan pertama dengan kedua tidak berhenti walaupun sekejap. Kalau dia berhenti sekejap, sekadar subhanallah sempat, lama lagi okey, maka tidak dikira berturut-turut. Apabila tak kira berturut, tetap dikira 1. Contoh, tuan-puan, sekali berhenti sekejap, tak perlu baca subhanallah. Lepas tu bergerak kali kedua pula, berhenti sekejap. Bergerak kali ketiga, berhenti sekejap. Tidak dikira 3 kali, tetap dikira 1 kali. Nisbah cara pengiraan di dalam fiqh. Itu cara pengiraan di dalam fiqh. Baik, tuan-puan, settle. Kita dah faham yang kata pergerakan anggota berak batal solat. Pergerakan anggota berak yang membatalkan solat ialah 2 syarat. Pertamanya, pergerakan anggota berak 3, angka 3. 3 kali, yang keduanya mesti berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Kena faham apa maksud berturut, apa maksud berturut-turut. Baik. Perbuatan yang banyak iaitu 3 kali berturut-turut. Dan jika dengan lupa sekalipun. Settle, tuan-puan. Baik, nak contoh pula. Settle. Dan kita dah bahas ayat umum dan juga pendetilan. Ayat umumnya ialah pergerakan anggota berak di dalam sembahyang 3 kali berturut-turut batal sembahyang.
sama ada dengan lupa ataupun sengaja. Pendetilan dia kita dah tahu, pergerakan anggota berat, syarat batal, mesti yang pertama angka 3, yang kedua ialah berturut-turut. Baik. Contoh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mana contoh batal solat? Seperti ni contoh pergerakan anggota berat yang batal solat. Seperti bergerak 3 langkah. Kita nak undur ke belakang, dia melangkah 3 derek tanpa berhenti. Ini bahaya orang tak tahu formula pergerakan di dalam solat. Kesimpulan kita akan bagi formula tuan-tuan. Dia nak undur ke belakang. Contohlah tuan-tuan, contoh dia menjadi dia sebagai makmum, beriman seorang diri di belakang, berada di sebelah kanan, kemudian datang seorang lagi belah kiri, takbir Allahu Akbar, dia pun sama-sama gustan ke belakang. Gustan ke belakang untuk samakan saf. Apabila dia bergustan ke belakang, dia berjalan 3 langkah berturut-turut, batal solat. Cara dia jangan berturut-turut. Selangkah pertama berhenti. Ataupun berjalan 2 langkah berhenti. Jangan 3. 1, 2 berhenti. Berhenti, baru ke 3. Tidak dikira 3. Tetap nama 2. Ataupun kita melangkah sekali, berhenti sekejap. Langkah kali kedua, berhenti sekejap. Tetap dikira sekali. Langkah kali 3, berhenti sekejap. Tetap dikira sekali. Langkah kali keempat, berhenti sekejap. Tetap dikira sekali walaupun 4 langkah. Itu cara pengiraan di dalam fiqh. Penting untuk kita faham berturut-turut di dalam istilah fiqh. Contoh yang kedua. Seperti 3 langkah. Ini seperti bergerak 3 kali langkah berturut-turut. Ataupun tu langkah, ataupun 3 gerak, tak melangkah tetapi bergerak anggota berat, apa pun tak kisah. Ni tadi contoh pertama melangkah, contoh kedua 3 kali gerak, tangan gerak 3 kali berturut-turut batal, ataupun tapak saja, tangan tak bergerak, tapak. Maksud tangan pula, lengan tak bergerak, tapak je bergerak. Tapak bergerak 3. Ni 1, 2, 3. Tapak saja bergerak 3 kali berturut-turut. Ataupun tangan sekali dengan lengan 3 kali berturut. Itu contoh yang kedua. Sama ada. Ini takmin yang kata anggota berat ini bergerak anggota berat sama ada satu anggota berat ataupun dia bergabung anggota berat beberapa anggota berat bergabung. Ni. Sama ada ia pergerakan itu dengan satu anggota. Pergerakan anggota berat ini sama yang batal solat ini 3 kali ke atas ni sama ada satu anggota. Bergerak satu anggota saja. Sama ada anggota pertama contohnya tapak tangan saja bergerak 3 kali ke atas. Atau dengan 3 anggota. Atau bergerak dengan 3 anggota berat sekali. Kepala satu anggota, tangan satu anggota, tangan lengan, ni pun satu anggota, contoh. Atau dengan 3 anggota, atau dihisap akan 3 itu. Baik, atau ni tuan-puan, cara pengiraan, atau yang terakhir ni, cara pengiraan anggota. Cara nak kira 3 anggota bergerak itu tuan-puan. Bagaimana cara nak kira? Ni dikira atau yang belakang ni. Atau dihisap. Dihisap ni dikira. Bagaimana cara nak kira 3 anggota yang boleh membatalkan solat? Adakah, saya lupa nak sebut tadi tuan-puan, maksudnya tuan-puan, saya lupa nak sebut awal tadi. Maksud pergerakan anggota berat 3 kali berturut-turut membatalkan solat. Maksud apa? Pergerakan anggota berat yang bukan perbuatan solat. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Saya lupa nak mention tadi awal tadi. Maksud pergerakan anggota berat yang boleh membatalkan solat dengan 2 syarat tadi, iaitu 3 kali berturut-turut
Perbuatan apa tuan-puan? Perbuatan anggota berak yang bukan perbuatan solat. Maksud apa tuan-puan? Maksudnya kita bergerak bukan perbuatan yang disuruh wajib, bukan perbuatan yang disuruh sunat. Hanya perbuatan itu bukan wajib, bukan sunat, tapi terkadang harus bergerak, terkadang makruh, harus dan makruh bergerak, terkadang haram bergerak, terkadang haram lagi batal bergerak. Nah, ini tuan-puan. Bukan pergerakan sunat, bukan pergerakan wajib. Ini dia cerita. Cara kira. Adakah termasuk cara kira itu, perbuatan yang bergerak itu, perbuatan sunat adakah dikira juga dalam pergerakan yang membatalkan solat, campur dengan pergerakan bukan? Itu. Atau dihisap, dikira akan tiga itu, tiga pergerakan itu, tiga pergerakan yang melibatkan perbuatan besar itu, dengan gerak yang sunat sekalipun. Atau yang ketiga ni tuan-puan, dia nak cerita batal juga solat walaupun pergerakan itu, pergerakan yang bukan solat, bukan yang disuruh dalam solat, tetapi dicampur dengan pergerakan sunat. Ini tuan-puan, dalam kitab asas dia tak sebut pandangan ini dhaif ataupun mu'tamad. Ini sebenarnya pandangan dhaif yang dikeluarkan oleh Ibnu Hajar, bukan mu'tamad. Adapun mu'tamad tuan-puan, pandangan yang aqwalu dalilan, iaitu pandangan yang kuat untuk kita berpegang, tidak dikira perbuatan dalam solat. Perbuatan solat tidak dikira. Maksud dia tuan-puan, hanya dikira bergerak yang batas solat ialah pergerakan yang bukan wajib, bukan sunat. Itu saja pergerakan yang boleh membatalkan solat. Adapun qaul dhaif tuan-puan, ada pandangan dhaif, tapi dia tak cerita di sini pandangan dhaif, iaitu dikira juga campur pergerakan yang bukan sembahyang, bukan disuruh dalam sembahyang, dengan campur dengan pergerakan sunat, pergerakan yang disuruh. Dikira juga. Mana contoh dia? Ni. Atau dihisap, dikira akan tiga itu. Tiga tu kira dengan gerak yang sunat sekalipun. Sunat, pergerakan sunat dua, campur satu pergerakan yang tak sunat, tak wajib. Tetap nama tiga juga. Ini qaul dhaif. Demikianlah baran, yakni qaul, yakni pandangan, berkata akan dia, akan pandangan tadi, akan perkataan tadi, akan qaul tadi, oleh Allamah Ibnu Hajar. Pandangan lemah ini ditarjih, dikeluarkan oleh Ibnu Hajar. Mana contoh dia? Seperti dua gerak yang sunat, dua gerak yang sunat dan satu gerak yang lain, jadi tiga. Maka batal sembahyang dengan yang tersebut itu, batal sembahyang dengan masalah ataupun isu yang tersebut itu, isu bergerak, perbuatan sembahyang, perbuatan berak dalam solat, tiga ke atas secara berturut-turut. Contoh pertama, bergerak tiga langkah, ataupun bergerak tiga kali gerak, sama ada dengan anggota, satu anggota ataupun dua anggota, ataupun tuan-puan dikira tiga ini qaul yang dhaif, dikira tiga ini dengan gerak yang sunat. Mana contoh gerak yang sunat? Dua gerak yang sunat, satu gerak yang bukan sunat, gerak yang harus. Mana dia? Contoh dua gerak yang sunat. Ni kiri dan kanan. Kiri kanan ni tuan-puan, ketika kita nak rokok, kita nak rokok, kita disunatkan takbir intiqalah, angkat tangan. Itu dipanggil pergerakan yang disunatkan. Kemudian kita tambah dengan satu gerak lagi, kepala kita tak disunatkan bergerak kepala, tapi kita bergerak tunduk, angguk kepala. Angguk kepala sekali tuan-puan, dan dua kali gerak sunat dikira tiga. Tapi ingat tuan-puan, ini menurut Ibnu Hajar. Ini menurut Ibnu Hajar. Walaupun dalam kitab kita ini tidak disebut. Ini penting. Penting kita belajar secara berguru. Kalau kita ambil bahan baca dalam kitab tuan-puan, tanpa bantuan dhabit, catatan, tambahan daripada guru, menyebabkan kita tak tahu ini pendapat lemah. Pendapat lemah kemudian kita keluarkan ke publik, ini menyalahi etika dan adab
di kalangan para ulama kita. Untuk kita berhujah, untuk kita mengeluarkan fatwa, untuk kita menjawab isu-isu secara terbuka, mesti kita dahulukan qaul yang masyhur, mesti kita dahulukan qaul yang mu'tamad. Kemudian kalau kita rajin nak buat keluar dua-dua, baru kita buat keluar qaul yang dhaif. Ini contoh tuan-puan. Dalam kitab, dia akan berselerakkan, dia akan keluarkan qaul yang dhaif tanpa dia menyatakan ini dhaif. Dia akan keluarkan qaul yang mu'tamad juga kadang-kadang tanpa dia mengeluarkan, tanpa dia sebut di belakang qaul mu'tamad. Ini peranan guru-guru kita yang akan bantu kita untuk dhabit, untuk catat, oh ini dhaif. Apabila kita berdepan, berinteraksi dengan publik, maka jawapan kita mesti dahulukan yang mu'tamad. Mesti dahulukan yang mu'tamad. Inilah yang berlaku yang kita tegur ni tuan-puan. Apabila ada orang yang mengeluarkan hukum, menggunakan qaul yang syaz, menggunakan qaul yang lemah, dan dia tak cerita qaul yang masyhur, maka akan bercelaruan. Walaupun memang ada di dalam kitab. Kita tak nafi ada dalam kitab, sebab tu kita menyatakan dalam statement kita tuan-puan, menyalahi pandangan ini, menyalahi dengan qaul yang masyhur, maka etikanya kena sebut dua-dua. Sebut yang masyhur dulu dan sebut yang dhaif. Jangan sebut dhaif tanpa sebut masyhur. Itu menyalahi adab-adab ketika mana kita berfatwa ataupun ketika mana kita menjawab isu di publik. Ini peranan guru. Kalau kita bertalaki, menerima daripada guru kita secara detail, secara teliti, secara halusi, guru kita akan note, akan jaga setiap kalam dan setiap ibarat. Kita tidak akan tersesat di dalam terang. Itu penting. Sebab tu kita tahu, kita boleh tahu antara orang yang kuat berpegang dengan guru-guru ataupun bertalaki dengan guru-guru ataupun dia faham sendiri, kita boleh tahu melalui cara dan style mereka. Ini penting tuan-puan. Dalam kitab ini kena ada dhabit. Ini qaul yang dhaif. Sebab itu secara umumnya tuan-puan, kesimpulan saya buat secara umum, saya buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini dhaif tuan-puan. Ingat, ini dhaif dikira sunat pun dikira juga. Maksud sunat dikira apa? Pergerakan sunat dua campur hangguk sekali pun batal juga. Banyak kita buat. Kadang-kadang Allahu Akbar terangguk kepala. Terangguk kepala itu bukan perbuatan sunat dalam sembahyang. Sunat angkat tangan saja ketika nak rokok. Ketika nak rokok angkat tangan. Tak disunat pun angguk kepala. Terangguk kepala sekali, angkat dua kali, dikira batal solat. Tetapi ini tuan-puan, ini dinamakan pandangan yang dhaif. Kalau nak jawab soalan, jangan guna qaul yang dhaif. Walaupun memang ada dalam kitab. Buat keluarlah dalam kitab. Tak payah buat keluar orang tahu. Sebab itulah orang yang tak faham asas tuan-puan akan menjadi mangsanya ialah follower. Yang menjadi mangsanya ialah follower kita. Apabila kita tak tahu mana qaul yang dhaif, mana qaul yang syaz, mana qaul yang gharib, mana qaul yang masyhur, mana qaul yang mu'tamad. Antara azhar dengan qaul yang azhar dan qaul yang masyhur. Dan qaul yang masyhur ni, dia ada khilaf, mesti keluarkan yang masyhur dan muqabil kepada masyhur. Walaupun kuat juga, tetapi kita kena keluarkan qaul yang masyhur. Kalaulah kita nak keluar satu. Kalau nak keluarkan dua-dua, kita keluarkan dua-dua qaul. Oh, menurut pandangan yang kuatnya begini. Oh, qaul dhaifnya begini. Kedua-dua kita keluarkan. Ini etika dan adab berinteraksi dengan orang awam. Kita tidak nafi memang ada qaul-qaul yang dalam kitab. Tuan-puan, orang awam, orang follower ni apabila dia bukan tahu asas, dia apabila ada dua qaul, dia pening nak ambil qaul yang mana. Nak pening, dia kata pening. Hak ni kata ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Dua-dua ada dalam kitab. Bukalah kitab Qaulutan pun ada. Oh, buka kitab Tuhfah pun ada. Oh, dalam kitab Bajuri pun ada. Dalam Mughni Muhtaj pun ada. Paku kami nak pakai yang mana orang awam? Orang awam bukan dia tahu yang mana dhaif, yang mana mu'tamad, yang mana masyhur, yang mana muqabil pada masyhur, yang mana azhar, yang mana muqabil pada azhar, yang mana aujah. Bukan dia tahu. Ini penting kita tuan-puan berguru dan guru kita akan bantu. Kita pun tak tahu kalau guru kita
catatan tak dhabit ketika kita belajar. Oh, guru kata ini qaul yang dhaif, bersalahan dengan yang masyhurnya begini. Ini penting tuan-puan. Sebab itulah ada satu kaedah dalam kitab Sulamul Sibyan. La yajuzul ifta'u bid-dha'if illa bid-darurah. Kalaulah kita berinteraksi dengan publik ini, diharamkan untuk kita mengeluarkan hukum dengan hukum yang dhaif. La yajuzu ifta'u bid-dha'if illa bid-darurah. Melainkan boleh keluarkan hukum dhaif ini melainkan ketika keadaan terdesak dan memerlukan sahaja untuk maslahah. Bukan mudah-mudah untuk keluarkan yang dhaif ini, tuan-puan. Hari ni, tuan-puan, orang dah kononnya berada di kononnya academician, kononnya akademik, fiqh ini luas. Jangan berpegang kepada satu, menyebabkan orang awam pun dia nak beri juga yang dhaif. Muktamad dikesapinkan. Habis litan-pukan etika, tuan-puan. Etika pelita apa? Kono berbangga, oh kami ada hujah, apa yang kami ni ada dalam kitab. Memang ada dalam kitab. Tetapi qaul itu kena tengok. Adakah qaul itu dhaif? Adakah qaul itu syaz? Adakah qaul itu gharib? Kalau dhaif, maka etikanya jangan keluarkan dhaif, keluarkan yang muktamad dulu. Baru kita keluarkan dhaif. Ini yang perlu diperhalusi oleh para asatizah kita supaya follower dia ini tidak pening. Tidak follower akan pening. Kesian dekat follower. Dia tak tahu apa. Dia kata dua-dua ada pendapat. Macam mana kami nak pakai ni, ustaz? Dua-dua ada dalam kitab pula tu. Nak pakai hak mana ni? Nak takkan dua-dua kami nak tolak? Pening. Ni begitu juga, tuan-puan. Baik, kesimpulannya, tuan-puan, kesimpulan kita nak buat hari ni, pergerakan yang membatalkan solat. Secara kesimpulannya, pergerakan yang membatalkan solat ini iaitu pergerakan selain daripada saya ulang sekali lagi, pergerakan berat. Pergerakan berat yang membatalkan solat dengan dua syarat tadi, iaitu pergerakan angka 3 ke atas secara berturut-turut, iaitu pergerakan yang bukan perbuatan dalam solat. Kalau pergerakan dalam solat, maka tidak membatalkan walaupun berlebih 3 kali ke atas. Sama ada perbuatan dalam solat itu perbuatan wajib atau perbuatan sunat, maka bergerak 3 ke atas ataupun banyak mana sekalipun dia tidak membatalkan solat, dia tidak membatalkan solat. Yang batal solat ni, tuan-puan, kita nak bincang apa dia hari ni, kesimpulan ni, iaitu pergerakan yang bukan pergerakan dalam solat. Kita ambil yang muktamad saja. Yang dhaif yang dikeluarkan Ibn Hajar, dia campur. Dia campur sekiranya sunat, pergerakan sunat dicampur dengan pergerakan harus, juga batal solat kalau 3. Tapi biarkan dulu yang tu. Yang kita nak pegang dulu, tuan-puan, yang muktamad. Yang muktamad. Kalau orang yang dah mahir, dia boleh pegang dua-dua. Kalau belum mahir, ambil yang muktamad dulu. Sebab dia akan jadi keliru. Mana? Pergerakan 3 tu pergerakan campur ke pergerakan yang bukan solat? Tak lupalah. Ambil yang muktamad dulu. Iaitu pergerakan yang bukan dalam sembahyang. Pergerakan bukan sembahyang, sama ada pergerakan itu bukan wajib ataupun sunat. Bukan pergerakan wajib, bukan pergerakan sunat. Maka kalau belah bergerak, tuan-puan, 3 kali secara berturut-turut, batal solat, sama ada lupa ataupun sengaja. Baik. Okey, apa kesimpulan, tuan-puan? Kita nak buat kesimpulan, kita nak cukup masa kita. Kita nak break sebelum pukul lebih kurang pukul 10, kita nak ambil masa lama sebab kita setiap minggu, tuan-puan, kita lebih kurang 1 jam sahaja. Kesimpulan, tuan-puan, pertama, pergerakan dalam solat kita buat formula mudah, tuan-puan. Ini bahasa saya. Jangan cari dalam kitab pula. Bahasa sayanya lebih mudah, kita buat formula pergerakan di dalam solat. Pertamanya ialah, tuan-puan, pergerakan berat. Formula pergerakan anggota berat di dalam solat. Ada 3, tuan-puan. 3 formula. Pertamanya ialah pergerakan anggota berat 1 kali. Saya ulang sekali, tuan-puan. Ini penting untuk kita mudah ingat. Pergerakan berat dalam solat 1 kali
Apa hukum dia tuan-puan? Harus serta makruh. Anggota berat tuan-puan, kita bergerak sekali. Maksudnya bukan kita dah mention dalam minda kita, tak perlu kita koyekkan. Pergerakan yang bukan semayang. Pergerakan bukan perbuatan semayang. Pergerakan anggota berat dalam solat satu kali harus serta makruh. Tuan-puan, kalau nak jaga betul-betul, jangan bergerak walaupun harus. Satu kali harus serta makruh. Yang kedua tuan-puan, formula kedua, pergerakan anggota berat dalam sembahyang 2 kali berturut-turut. Kita tahu cara pengiraan 2 kita dah ajar tadi. 1, 2. Iaitu tidak diselangi. Mana berturut-turut, tidak diselangi. Dengan qadar masa sekurang-kurang sempat untuk membaca subhanallah. Maka dipanggil berturut-turut. Yang kedua tuan-puan, formula kedua, pergerakan 2 anggota berat 2 kali haram tetapi tidak membatalkan sembahyang. Walaupun ada setengah tuan-puan ada kata makruh tapi kita ambil yang berat sedikit, kita ambil yang haram. 2, ada juga yang mengatakan 2 kali makruh tak haram. Tapi kita ambil formula kedua ni, 2 kali pergerakan 2 kali pergerakan bukan sembahyang, 2 kali haram tapi tidak membatalkan sembahyang. Walaupun ada kata makruh, boleh ambil dua-dua tuan-puan, ada juga pendapat yang mengatakan makruh. Yang ketiga tuan-puan, yang ketiganya ialah pergerakan 3 ke atas. Formulanya, pergerakan 3 ke atas secara berturut-turut haram lagi batal sembahyang. Pergerakan sengaja haram lagi batal. Kalau dia tak sengaja, tak haram tetapi batal. Situ beza dia tuan-puan. Kalau dia tak sengaja tuan-puan, dia bergerak tak sengaja, pergerakan tak sengaja 3 ke atas, walaupun tak sengaja, batal. Sebab tu ada royah tadi tuan-puan di belakang itu, royah untuk menolak yang mengatakan tak sengaja, tetap batal sembahyang. Baik, itulah dia tuan-puan secara ringkas yang kita belajar ini. Yang paling penting ialah pergerakan anggota berat dalam sembahyang. Kita ingat ada 3 formula untuk mudah kita ingat. Sekali bergerak makruh harus, yang 2 kali bergerak makruh, kita kalau nak ambil makruh pun boleh, makruh serta makruh dan tak batal solat. Yang ketiganya ialah 3 kali haram lagi batal solat. Haram lagi batal solat. Baik, yang last sekali tuan-puan, pergerakan anggota ringan. Kita dah tahu ada 11 anggota ringan yang kita sebut tadi. Selain daripada itu semuanya berat. 11 anggota ringan ni tuan-puan. Apa dia anggota ringan 11 yang kita dah sebut? Apa dia anggota ringan yang kita sebut tadi 11 bilangan tadi? Anggota ringan ini, dia punya cara dia mudah saja, iaitu harus bergerak dengan ada hajab walaupun beribu kali. Tidak ada sistem 1, 2, 3 tuan-puan. Tak perlu ingat 3, tak perlu ingat 2. Tidak ada, dia beza dengan pergerakan berat. Dia beza. Kalau ringan, dia tak sama dengan berat. Ringan ni tuan-puan, kalau ada hajat, boleh bergerak sekali, 2 kali, ataupun beribu kali sekalipun, tidak membatalkan solat. Tetapi ingat, ulama sebut, walaupun haruh, tapi tetap makruh. Itu antara benda-benda yang dobit oleh guru-guru kita. Kadang-kadang kita ringan, kita kecil tuan-puan, dia hanya sebut harus, tapi dia tak sebutkan makruh. Ini perlu kepada bantuan guru kita ketika kita belajar kitab kecil, kita tak sempat nak belajar kitab hasyiah. Penting tuan-puan, penting ambil guru, ambil ilmu daripada guru kita. Anda kata, okey harus, ya harus, tetapi makruh. Kenapa? Kerana dia boleh menjejaskan khusyuk dalam solat. Contoh tuan-puan, kita nak bergaru, ada hajat tak kita? Dia ada hajat bergaru. Bukan dengan niat kosok nak main. Kalau niat kosok nak main, batal walaupun anggota ringan. Walaupun bergerak sekali. Tetapi ada kosok main-main. Ini bukan kosok main, tapi dia ada hajat. Dia nak garu, maka dia pakai betul-betul. Letak betul-betul tapak tangan, jangan bergerak. Yang hanya bergerak ialah jari. Maka dia garulah sampai dia puas. Tak perlu bilang 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Tak perlu, kerana ini anggota ringan. Orang baru-baru belajar tuan-puan, dia takut, dia bimbang, bagus, bimbang ni, bagus, takut ni.
Dia takut batal solat, maka dia pakai betul-betul, dia garu dengan satu jari saja, dia bilan 1 2 berhenti, 1 2 berhenti, 1 2 berhenti. Orang tanya, Haji, kenapa bilan 1 2 berhenti, 1 2 berhenti? Takut batal sembahyang ustaz. Kalau 3 batal. Dia ambil umum. 3 batal ni anggota berat, bukan anggota ringan. Dia ni borong semua. Okeylah. Daripada dia berjaga-jaga daripada bahaya tu. Cuma pendetailannya dia kena tahu bahawa yang kata batal ini anggota berat. Adapun anggota ringan, ada hajat, boleh bergerak banyak mana sekalipun, tak perlu tanya, ustaz, anggota ringan ni kalau 3 batal dah, tak perlu tanya 3, tak perlu tanya 4. Sebab tu Tok Cik kata, aku bagi royah terus. Beribu kali pun tak apa. Jangan tanya, ada orang sebab apa Tok Guru kata 1000 kali? Kalau biasa dengar kalam-kalam anak murid Tok Cik tuan-puan, dia sebut 1000 kali. Tu kalam Tok Guru lah tu. Sebab apa? Sebab Tok Guru bagi royah. Dia kata orang duk tanya 3 kali boleh bergerak dah ustaz, Tok Guru boleh bergerak tak 3 kali garu? Dia kata tak payah tanya 3, 1000 pun boleh. Maknanya dia tak perlu tanya 3, 4, 5, 10, tak perlu tanya. 1000 pun boleh. Jarang orang tanya 2000. Sebab tu dia kata 1000. 1000 kali pun boleh bergerak dengan ada hajab, dan syarat dia jangan qasa' untuk main-main. Itulah dia tuan-puan qaul yang mu'tamad. Qaul dhaif itu tak nak ingat pun tak apa sebagai tambahan, iaitu cara pengiraan dicampur sekali dengan anggota ringan, dengan pergerakan sunat. Tapi kita baru-baru ni tuan-puan, orang awam ni ambil pegang qaul yang mu'tamad dan mazhab kita al-Imam Syafi'i, iaitu pergerakan anggota berat yang batal solat itu pergerakan yang bukan pergerakan di dalam solat. InsyaAllah tuan-puan, kita akan jumpa lagi minggu depan dalam syarat perkara batal sembahyang yang ketiga, iaitu kedatangan hadas kecil ataupun besar. Dan yang keempat, kita terus minggu depan kita baca 2 tuan-puan. Kita tempat yang minggu-minggu yang perlu kita baca laju, kita akan lajukan. Keempatnya ialah kedatangan najis yang tidak dimaafkan akad. InsyaAllah minggu depan kita akan baca 2 perkara yang batal solat. Ada tempat-tempat yang kita slow dan ada tempat yang kita laju tuan-puan. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita ada. Betul tak? Betul. Ketiga dengan keempat. Betul. InsyaAllah tuan-puan, minggu depan ketiga dan keempat kita akan sambung lagi satu depan. Terima kasih kepada pihak penganjur, gen anak muda kita yang memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama bermuzakarah. Bukan mengaji sangat tuan-puan, sama-sama bermuzakarah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan masa kita, keberkatan umur kita, keberkatan ilmu kita. Yang paling penting tuan-puan, ulama kata apa? Keberkatan umur kita. Kita mati dalam keadaan umur yang berkat. Itulah yang didamba, yang dipinta, yang diharapkan oleh seluruh para ulama kita, mati dalam keadaan usianya diberkati. Setiap masa dia ada manfaat. Setiap masa dia tuan-puan ada manfaat dia. Sebab itulah tuan-puan, apapun kita mesti betulkan niat. Apapun kita mesti kita jaga betul-betul niat. Nak belajar jaga niat, nak mengajar jaga niat tuan-puan. Nak belajar jaga niat, nak mengajar jaga niat, nak menulis pun jaga niat. Ada orang kata menulis menaikkan orang. Itu kena tengok pada niat dia. Kalau niat nak menaikkan orang, maka aiblah. Tapi kalau niat untuk mempertahankan agama, maka dia akan diberi pahala. Tuan-puan, last sekali tuan-puan, saya nak sebut 2 benda. Saya nak sebut 2 benda, 1 benda. Apa dia 1 benda tuan-puan? Dayus, saya nak sebut. Jarang orang tahu makna dayus yang kedua. Dayus yang pertama ni membiarkan isteri dia melakukan perkara ataupun dosa. Yang kedua tuan-puan, dayus juga kata para ulama kita, membiarkan agama kita dilanyak. Membiarkan agama kita, orang mengubah hukum mengikut sesuka hati. Mesti kita bangkit mempertahankan agama kita, hukum agama kita, daripada di bahasa kasarnya adalah diperkosakan. Wallahu a'lam tuan-puan. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan dan terima kasih kepada pihak penganjur. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Oi, babo kita pun ada juga tu. Babo Muhammad Sabri. Masya Allah, malu kita.